Tadi kita adakan satu perjumpaan yang mesra dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang dipimpin oleh Timbalan Presiden Datuk Muhammad Muhyiddin bin Haji Abdullah, Setiausaha Agung Datuk Abdul Rahim bin Abu Bakar, Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Melaka Datuk Muhammad Ramli bin Muhammad, dan juga Timbalan yang dipertua Dewan Perniagaan Melayu Terengganu Tuan Haji Abdul Razak Yaakob. Di sini kita dapat memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya yang tidak disiarkan malam sekali di surat khabar Melayu. Nah, di dalam proses penjelasan kita ada cerita tentang tindakan yang diambil, di mana daripada beribu-ribu struktur yang tak diberikan lesen di Pulau Pinang untuk 3 tahun kita memerintah di kawasan kepulauan Pulau Pinang, dan kerajaan negeri hanya ambil tindakan ke atas 30 struktur haram itu, di mana daripada 30 struktur haram itu 9-nya adalah Melayu atau 30% saja. Angka ini mereka tak tahu. Tentang lagi angka daripada NPSP dan di peringkat seberang, daripada 42 struktur yang telah dirobohkan 2008-2009, struktur Melayu lagi kurang angka-angka ini, dan itu tindakan diambil berdasarkan sama ada mereka melanggari peraturan. So di sini di pihak seberang yang diambil tindakan ke atas Melayu, saya rasa daripada 39 yang diambil tindakan, 7 daripada 39 tak sampai 20% pun. So kalau kita lihat di kawasan pulau, tindakan yang diambil untuk merobohkan struktur di kerajaan Melayu 30%. Di kawasan seberang tak sampai 20%. Tindakan diambil berdasarkan sama ada peraturan dilanggari. So di sini kalau ada beribu-ribu struktur, di dalam 3 tahun ini tak sampai 80 pun telah diambil tindakan. Saya rasa itu sangat kecil lah. Dan kerajaan negeri selalu bertimbang rasa dan akan cuba pastikan bahawa gerai alternatif disediakan sebelum tindakan diambil. Seperti yang saya cakap, ini semua diusahakan oleh pejabat daerah tanpa campur tangan daripada mana-mana pemimpin politik kerajaan negeri. Itu dijalankan secara pentadbiran oleh pegawai daerah ataupun daripada pihak berkuasa tempatan. Dan oleh itu adalah sesuatu yang amat bahaya dan amat tidak adil untuk melemparkan tuduhan perkauman ke atas kerajaan negeri Pulau Pinang. Kita pun telah jelaskan tentang kes ini, mengapa tindakan diambil, kerana rumah dibina di atas pokok lepas berniaga di bawah pokok. Dari segi keselamatan, bahaya. Dari segi kebersihan, tandas dibina dan alir terus ke laut, itu kotor. Kerana ini adalah kawasan pelancongan, di mana hotel terletak di situ dan ada kondominium dan apartmen ditapak di situ. Dan pun kerajaan negeri dan pejabat daerah telah terima aduan daripada penghuni tentang gangguan dan bising. Dan satu lagi saya nak sebutkan di sini, Menteri Pelancongan pun ada buat aduan tentang keadaan di Batu Feringgi dan di kawasan pelancongan.
Dia tentu bukan terhadap Doremi lah, tapi tentang keadaan pegawai-pegawai haram yang beroperasi di sana. Dan saya tak faham bila tahun baru 2010 ada surat khabar yang keluarkan kenyataan mengkritik kerajaan kerana tak ambil tindakan ke atas pegawai-pegawai haram. Nah, bila tindakan diambil, kita pun dikritik. Buat pun salah, tak buat pun salah. Kita buat kerana ada banyak pihak adu, termasuk Menteri Pelancongan pun ada buat aduan. Tapi kita buat hanya selepas penuh bertimbang rasa, selepas berikan alternatif lain, hanya kepada 1-2 saja. Bukan semua. Bukan semua. Saya ingat, semua pun tahu bukan semua. Tetapi dipaparkan seperti banyak. Sampai gerai kosong pun dijadikan isu. Gerai kosong yang diturunkan pun jadi isu. Di mana aduan dibuat oleh orang Melayu sendiri pun jadi isu. Saya rasa itu adalah sesuatu yang amat tidak sihat. Dan kita amat menghargai usaha daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia untuk tahu keadaan sebenarnya, di mana kita perjelaskan tentang usaha yang kita buat untuk bantu semua rakyat Pulau Pinang tanpa kira bangsa. Tapi yang paling perlukan bantuan, kita tak nafi, adalah yang miskin, yang terdiri dari orang Melayu. Itu sebab kita hapus miskin tegar dalam setahun. Kita pastikan semua keluarga boleh dapat RM500 sebulan. Kita buat microcredit loan yang bantu semua bangsa. Dan saya rasa mungkin 1-2 hari lagi Wabi Masuk akan buat satu press conference berasingan tentang perkara ini. Saya harap jangan ingat kita tak mau sokongan orang Melayu. Tanpa sokongan Melayu, kita tak boleh memerintah di Pulau Pinang. Sesama seperti tanpa sokongan orang Cina, orang India, kita tak boleh memerintah. Apa yang kita nak cuba usahakan ialah untuk memartabatkan semua rakyat Pulau Pinang. Itu sebab bila kita adakan tender terbuka, kebanyakan dimenangi oleh orang Melayu. Menunjukkan bahawa orang Melayu memang berdaya saing atas kebolehan mereka sendiri. Tetapi semua pun bersaing dengan kontraktor bukan Melayu. Yang paling banyak tender dimenangi 2/3 adalah Melayu. Dan saya rasa angka ini kita telah berikan di sini. PBA punya kontrak dari segi nilai, dari segi bilangan. So di sini kita nak jelaskan, dan tentulah saya rasa sikap macam ini adalah matang daripada sebuah Dewan Perniagaan Melayu. Saya pun agak hairan macam mana Dewan Perniagaan boleh buat demonstrasi dan boleh bakar patung. Sungguh pun mereka telah menerima atau meminta dan telah diberikan jawatan ahli MPPP. Mereka telah menjadi ahli MPPP selama 3 tahun sejak 2008. Banyak ruang untuk berbincang, tapi pula pilih untuk buat demonstrasi dan bakar patung. Ini kali pertama sebuah Dewan Perniagaan buat macam ini, dan tentu kita rasa luar biasa. Tetapi kita rasa ini tidak cerminkan pandangan dan pendirian semua ahli perniagaan, baik Melayu ataupun bukan Melayu. Kerana semua tahu usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri untuk martabatkan semua bangsa, khususnya kaum Melayu. Dan kemampuan mereka untuk dapat tender dengan bergantung kepada diri sendiri menunjukkan kemampuan Melayu untuk berdaya saing.